Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikut. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada ayahandanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari qiyamah. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Please pay attention what you say. Beri perhatian. Give me Ada your hati heart. kat situ. Give me your heart. Kalau kita kata please be careful, kita kata berhati-hati. Jangan berhidung-hidung, bermata-mata, bertelinga-telinga. Kerana hidung-hidung, mata-mata, telinga-telinga ini adalah sensor. Kalau kita bahasa teknologi, sensor haiwan.
binatang. Tapi sensor manusia itu hati. Jiwa itu. Kata Rasulullah, kalau seketul daging itu rosak semua. Sebab tu kita kan bahasa Melayu ni kita jatuh hati, makan hati, sakit hati, hati batu kekah hati. Apa hati lagi? Banyak. Banyak. Makan Gelap hati, makan hati, patah hati. Jatuh hati. Semua hati-hati lah. Sebab hati tu very sensitive and very close to us. Tapi walaupun close to us, tapi kita tak pakai hati kita itu. Tak pakai jiwa kita. Tak pakai keimanan dan ketakwaan kita itu. Kita pakai emosi kita. Kita pakai sentimen kita. Kita pakai nafsu kita. Kita ikut ketaksuban kita hadap sesuatu pemikiran yang rasa ini macam ni. Ini macam ni. Tapi kita tak ambil keiman. Tanya iman kita. Bukan tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya iman. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi, Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Nak tahu kelajuan peranti pintar dalam 5G? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana kandungan kreatif dan perniagaan atas talian dikuasai? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana cyber security dan undang-undang berfungsi? Di MMU ada jawapannya. Semua itu dan banyak lagi ada di Multimedia University kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil menerusi slot Warna Pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah, destinasi masih menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk jam kedua, untuk petang ini, petang hari Selasa, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh tonton di situ rancangan Islam Agamaku. Dan Islam Agamaku, kita akan buka ruang dan peluang juga untuk anda. Boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk para pendengar, InsyaAllah kita akan bersama rancangan Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz dan juga bersama saudara baru, saudara mu'alaf baru namanya Nur Sarah, insyaAllah pada petang ini. Yang kita akan bincangkan tentang realiti saudara baru untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, banyak perkongsian insyaAllah untuk petang ini. Dan jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar sahaja lagi. Jalan mujahadah, panduan
Negeri Sembilan, 102.7. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Raudah. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa, Telekung Raudah. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Fahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku, dan bersama Islam Agamaku untuk petang ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah untuk anda boleh tonton di situ, dan insya-Allah kita akan buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 004. Dan untuk waktu ini alhamdulillah bersama rancangan Islam Agamaku kita bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran Ustaz dan juga ada saudara saudari
Sarah pada petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Kak Mula sihat? Alhamdulillah sihat ya Ustaz. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Batu-batu dah okey dah insya-Allah. Sikit-sikit deh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan juga Puan Sarah bersama di Konti IKIM pada petang ini. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Ustaz kita bersama untuk kita nak berkenal lebih rapat dengan lagi saudara baru mualaf masuk Islam, dan bersama Sarah juga kita nak tahu cerita daripada mualaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Yang dikasihi Puan Mona Jasman, seterusnya Puan Sarah yang bersama dengan kita pada petang ini, dan seterusnya penerbit dan pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam rancangan mingguan kita Islam Agamaku yang membicarakan tentang persoalan dakwah kita kepada non-Muslim dan juga saudara baru. Hari ini saya bersyukur pada Allah SWT. Biasanya saya seorang, dan hari ini saya bersama dengan yang saya boleh anggap sebagai ikon dakwah pada Perkim ini, seorang wanita ibu tunggal yang mempunyai kecekalan. Kita akan dengar nanti, tengok kisah beliau yang sangat menarik, Puan Sarah ni. Alhamdulillah, selalu juga saya ketengahkan isu-isu beliau, dan nampaknya sekarang ni beliau semakin popular. Dekat TV pun masuk dan sebagainya lah. Kerana kisah beliau sangat unik, menjadi pengajaran dan hikmah kepada kita semua, khususnya kepada saudara baru. Ingin saya nak sebut sikit, saya tak nak cerita panjang kerana kita ada tetamu istimewa kita, tentang realiti saudara baru. Apa yang saya nak sebut ni, di akhirnya kita akan kita nak pastikan bahawa di dalam diri kita tidak semuanya indah, terutamanya kepada pendakwah yang menyampaikan dakwah kepada non-Muslim yang akhirnya mereka ini memeluk agama Islam. Memang itu satu perkara yang indah, tetapi tidak semuanya akan indah belaka. Melainkan kita dengar si Sarah ni lah, dan beliau pun menempuh pelbagai cabaran, mihnah, tribulasi dalam kehidupan. Jadi sebagai pendakwah kita mesti menerima realiti dan hakikat serta memahami serta menghayati kehidupan golongan saudara baru. Kalau salah faham menyebabkan kita akan rasa jenuh, rasa puas, rasa malas, rasa menyesal ataupun pelbagai perasaan negatif yang timbul dalam diri kita. Sebab itu kita kena melihat realiti saudara baru ini. Apa yang kita nak tahu? Pertama, tuan-tuan sekalian, saudara baru ini memeluk Islam ni banyak faktor. Yang Allah campakkan hidayah ni melalui banyak sebab. Contoh seperti Sarah kita ni kan, dia ada kisah dia tersendiri yang kita akan beliau kongsikan. Kebanyakan orang kalau kebiasaannya memeluk Islam ni atas faktor mungkin sebab perkahwinan, mungkin sebab kemiskinan, kemelaratan, mungkin sebab tekanan hidup, mungkin sebab pergaulan dengan rakan-rakan Islam dan persekitaran, kejiranan dan masyarakat. Macam-macam lagi lah, termasuk ada yang melakukan penyelidikan, kajian dan sebagainya lah. Baik, itu semua asbab-asbab hidayah. Namun apa yang kita nak faham tentang realiti, saya nak sebut 1-2 poin saja, saya tak nak ambil panjang. Kita nak bagi ruang seluas-luasnya kepada tetamu istimewa kita, iaitulah realiti saudara baru ni masih kalangan mereka ni, bukan semua tapi sebahagian lah, ataupun saya sebut segelintir, masih mengamalkan ajaran lama. Mereka masuk Islam, dia tidak buang semua. Walaupun kadang kita dah sebut, kita tegur, ada yang faham, ada yang tak faham, masih mengamalkan ajaran lama, budaya dan bahkan tabiat lama. Sebab apa? Yang masuk Islam ni pelbagai latar belakang. Ini saya nak fahamkan kepada rakan-rakan pendakwah. Mereka ni, golongan saudara baru ni, bukan semua ni macam kita. Sejelik mata Islam dah, besar-besar sikit dah diasuh, dididik
kenal masjid, akhlak yang baik dan sebagainya. Ada kalangan mereka dengan pelbagai latar belakang, termasuk tabiat yang tidak baik. Jadi oleh kerana itulah ada kalangan mereka bila masuk Islam ni dia sukar meninggalkan tabiat yang lama. Kan? Contohnya lah, sebelum Islam dia minum arak. Tapi bila masuk Islam ni ada kadang-kadang kita tengok masih bau lagi arak kat mulut dia. Jadi sebagai pendakwah apa yang perlu kita buat gitu Kemudian ada kalangan mereka yang kelihatan tengok dia ni waktu perayaan agama lain pun dia sambut juga. Dia pergi juga, dia kan memakai juga kadang tangkal, benda-benda percaya benda-benda khurafat itu. Itu sebilangan daripada mereka. Mungkin kita kata kalangan mereka ni masih jahil. Masih tidak beramal dengan agama dan sebagainya. Apa yang saya sarankan kepada pendakwah? Sebagai pendakwah, kita kena sabar. Jangan terus kita menghukum, marah sehingga ada kalanya kita kalau contoh dia duduk asrama, kita halau dia keluar daripada asrama, kita hukum dia dengan sehinggakan dia terpinga-pinga. Kena bersabar dalam mendidik mereka secara beransur-ansur. Untuk sekalian, saudara baru ni kita perlu berikan masa untuk berubah. Sebab benda tu dah sebati dalam kehidupan mereka, benda elemen negatif ni sebati, maka mereka perlukan masa untuk berubah dan berikan ruang masa. Selain itu kita berikan sokongan, kita ajarkan tentang sirah Nabi SAW, khususnya yang berkaitan dengan akhlak. Baik, kemudiannya kita juga dengan saudara baru ni kalau kesalahan, kita tegur dengan hikmah, tegur dengan baik, beritahu tak boleh buat dan sebutkan tentang hikmah kenapa tak boleh. Kenapa orang Islam tak boleh berjudi? Kan Nabi SAW pernah mengajar seorang pemuda yang minta izin pada Nabi, ya Rasulullah, saya nak izinkan saya berzina. Nabi tak marah terus. Nabi kata, mai sini, kamu nak tak tahu kalaulah ibu kamu melakukan perkara begitu. Dia kata, sudah tentu saya tidak akan relakan, wahai Rasulullah. Nabi kata, begitulah dengan orang lain, tidak mahu ibunya dizinai orang. Nabi tanya, sukakah kamu kalau anak kamu dizinai orang? Saat pemuda kata, sudah tentu tidak. Begitulah. Nabi kata, orang lain pun tak. Dan begitulah Nabi sebut tentang saudara, tentang kakak dan sebagainya. Jadi dalam soal saudara baru ni, kita kena sabar, kita kena beransur-ansur, kita kena perlahan dan kaitkan dengan hikmah yang kenapa Islam tak benarkan dan juga akhlak Nabi SAW. Baik, saya nak sebut yang satu lagi poin, iaitulah sebab apa orang realiti bukan golongan bukan Islam, mereka ni kalangan mereka masih bersalah, rasa bersalah dan dilema yang kuat meninggalkan agama. Kadang-kadang timbul dalam perasaan mereka, benak mereka menyesalnya tinggalkan agama lama. Di situ syaitan mainkan peranan, kemudian dicucuk pula oleh rakan-rakan yang lama, pengaruh sekitaran dan teringat terngiang-ngiang mengimbau tentang ajaran yang lama. Baik, apa tugas pendakwah? Tugas pendakwah adalah kita sentiasa memberikan rangsangan bahawa mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni jalan yang betul, jalan lurus. Apa yang mereka lalui, jalan sekarang adalah jalan yang betul. Maka teruskan perjalanan itu. Satu. Yang ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan patah balik. Dan kemudian kita beritahu bahawa kalau sebelum Islam kita kata kita tak pernah paksa orang memeluk Islam, tapi bila sudah Islam kita teruskan langkah kita sehinggalah akhir hayat kita. Saya rasa banyaklah saya nak sebut ni. Jadi kita nak beri lepas ni ruang kepada Puan Sarah kita untuk memberikan kisah beliau, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan mukadimahnya. Dan untuk waktu ini, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma
بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Seanggun bidadari menghadap Ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk petang ini bersama Islam Agamaku dan bersama Islam Agamaku, Alhamdulillah, bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, dan juga kita ada saudara baru untuk petang ini bersama Nur Sarah. Pada petang ini kita mengalukan kehadiran Sarah untuk petang ini, Alhamdulillah, bersama. Assalamualaikum Sarah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Mungkin kita ada lah yang kita nak berkenalan terlebih dahulu, dan juga kita nak tahu cerita daripada Sarah bagaimana masuk Islam dan apa yang perubahan yang berlaku sebelum dan selepas masuk Islam. Silakan Sarah. Saya Nur Sarah binti Lecumanen. Saya bekerja sebagai security, asal setapak KL. Saya ibu dan ibu tunggal kepada 4 orang anak dan anak tunggal kepada mak bapak saya. Saya masuk Islam tahun 2020 bulan 9. Saya masuk Islam sebabkan saya bermimpi dalam pukul 3 pagi.
Bila saya bangun, saya minta restu mak bapak. Mak bapak kata jangan terburu-buru, ambil masa untuk berfikir dulu. So, saya bagi masa dalam 6 bulan untuk diri saya. Mimpi tu pun muncul balik. Bila muncul balik, saya minta restu mak bapak dulu. Bagi saya, restu mak bapak tu penting. So, bila saya minta restu, mak bapak saya just bagi tahu satu je. Jangan sebabkan lelaki masuk Islam. Biar sebab Allah Ta'ala, kita orang pun restu juga. So, hari Khamis, hari Jumaat, saya pergi mengucap dekat Jawi sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Itulah. Bila berapa hari bulan tu? 25 bulan 9 2020. Baru saja, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Sarah, bagaimana dengan mimpi tu? Mimpi apa sebenarnya? Okey, saya mimpi saya pakai telekung atas sejadah. So, saya rasa macam pelik kan. Tak pernah mimpi macam tu apa semua. So, saya pun cuba fikir kenapa mimpi tu hujung mungkin hidayah ke apa. Sebab tu saya bagi masa untuk saya 6 bulan. Kalau betul mimpi tu datang balik, memang hidayah. Kalau tak, mainan tidur kot. Tapi Alhamdulillah saya dapat balik mimpi yang sama. Dan juga restu mak bapak saya. Ya, Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita dapat mimpi itu, kita nak tahulah juga, Sarah ada macam environment orang Islam ke, atau bagaimana Sarah nak dapat hidayah tu dari dalam mimpi itu. Tapi sebelum itu, ada mencari-cari ke atau bagaimana? Tak, saya asal Hindu, family pun masih lagi Hindu, tapi saya ramai kawan Islam. So, bila sebelum saya masuk Islam tu, memang saya dah tahu cara solat, ambil wuduk, apa semua. Tapi masalah saya tak tahu bacaan je. Sebab ialah kita tengok kawan kita solat apa semua kan, pasal saya ramai bercampur dengan budak-budak Melayu. So, Alhamdulillah memang tak pernah fikir ke, tak pernah niat pun nak masuk Islam. Tapi bila saya dapat hidayah, saya fikir itu adalah jalan terbaik untuk diri saya, insyaAllah untuk keluarga saya juga. Ya, Alhamdulillah. Maknanya sebelum ni tak adalah siapa-siapa yang ajak ke untuk Islam, tak tengok siapa-siapa solat ke atau ada aktiviti bersama orang Islam ke? Macam kakak angkat saya, dia memang kuat agama, dia solat, mengaji apa semua. Tapi masa dia mengaji, saya selalu tengok apa yang dia baca. Pasal kita tak tahu kan apa dia baca apa semua. So, tapi tak adalah, masa tu tak ada pula niat. So, kakak angkat saya pun tak adalah nak paksa saya ke atau nak suruh saya peluk Islam sebab kita macam adik-beradik kan. Tapi bila saya fikir apa yang dia baca, saya nak tahu juga. Lepas saya kata, kalau saya nak baca, kena masuk Islam. So, saya cakap, tak apalah sebab mak bapak saya bukan Islam kan. So, saya pun biarkan niat tu nak tahu apa tu Al-Quran. Tapi Alhamdulillah bila saya dapat hidayah, boleh buka terjemah apa semua, bila tanya dengan ustaz, ustazah, kawan-kawan. Mungkin Islam adalah agama saya sampai kekal. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah kekal selama-lamanya untuk syurga insyaAllah. Dan kita nak tahulah juga reaksi ibu bapa. Alhamdulillah setuju tapi bersyarat itu kan, untuk jangan masuk Islam kalau ada bersama lelaki dan sebagainya kan. Memang semua ibu bapa risau yang tu. Tapi keikhlasan tu bagaimana nak tunjukkan kepada ibu bapa untuk nak bagi mereka setuju untuk masuk Islam? Sebab mak saya pernah tengok kan ramai Islam masa nak kahwin beria-ia masuk. Lepas tu bila dah cerai pergi ke agama asal balik. So kita takkan tahu mana akhirat kita, mana kehabisan kita apa semua. So bila mak saya cakap macam, saya kata walaupun saya ni ibu tunggal, tak adalah kata nak pergi bercinta dengan lelaki ke nak kahwin, nak masuk Islam, tak pernah pun niat nak kahwin. Sebab saya fikir cukuplah hidup berpasangan. Sekarang hidup saya dengan anak-anak, dengan mak. So, bila saya tanya, mak saya tanya, bercinta ke? Tak adalah mak, kenapa nak bercinta? Sebab kalau saya bercinta, orang pertama akan tahu mak saya. So, Alhamdulillah bila mak saya kata kalau bukan sebab lelaki, kami tak kisah, kami restu je. Alhamdulillah, maknanya dari dulu memang rapat dengan mak ayah, Masya Allah, sampai sekarang insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin kita nak tahu juga perubahan. Ada perubahan ke sebelum masuk Islam dan selepas masuk Islam? Macam sebelum saya masuk Islam, nak kata tak kenal apa tu erti sabar, cepat marah.
Lepas tu macam pakaian je lah, kadang-kadang kita tak Islam, tak tutup aurat, pakaian seksi apa semua, tapi tak adalah seksi yang menunjuk-nunjuk kan. So tapi bila saya masuk Islam, saya nak pakai tudung tu saya rasa macam susah sangat. Tapi saya niat malam tu, saya niat, ya Allah macam mana aku nak tutup aurat aku ni, sampai bila aku nak kumpul dosa. Lepas tu mak pun kata kalau nak pakai, pakailah, kita orang tak kisah pun. Sebab kau dah minta restu mak bapak, tak payah fikir pasal orang lain kat luar tu. So bila mak bapak kata macam tu, okey, bila saya niat, ada satu pagi nak solat subuh je, lepas solat saya tergerak hati nak pakai tudung. Bagi saya, kalau saya dah sekali pakai, biarlah saya kekalkan sampai akhir nafas saya kan. Buka kejap, pakai kejap, saya tak naklah benda macam tu jadi kat saya. So bila macam tu, saya tutup aurat, belajar banyak bersabar. Hubungan saya dengan mak bapak saya rapatkan lagi. Sebab saya tak nak diorang fikir, oh sebab Islam saya menjauhkan diri. Tapi tak, Islam tak ajar saya untuk menjauhkan diri daripada family. Macam mana keadaan mak bapak saya pun, saya tetap akan jaga diorang. Tapi doa, saya sentiasa doa dan minta semua doakan supaya mak bapak saya, anak-anak saya pun dapat hidayah macam saya dapat. Ya, insya-Allah kami juga doakan semoga kami semua dapat hidayah sebenarnya. Kita yang dah masuk lama dalam Islam pun insya-Allah kita dapat hidayah. Seperti mana sekarang ni dah masuk mualaf, dah masuk Islam, mesti baby baru lahir lah kan. Masya-Allah. So hapus segala dosanya. Kita yang cemburu sebenarnya. Alhamdulillah. Dan kita akan berehat seketika Puan Sarah, dan kita akan kembali selepas ini. Banyak lagi kita nak tahu daripada Puan Sarah. Mesti ada cabaran dugaan yang dilalui. Kita akan tahu sebentar saja lagi, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bila kita lakukan maksiat, jangan tengok ke belakang. Oh, saya ni nak buat macam mana, Allah takdir macam tu, saya reda je lah. Ada orang yang macam tu, tak boleh macam tu. Tapi bila mana kita melakukan maksiat, kita kena tengok ke depan. Kalau kita nak lakukan maksiat, ingat azab Allah tu pedih. Adab adalah hiasan paling indah, peninggi diri dan juga maruah. Perkongsian Bicara Adab bersama Ustaz Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Euforia Islami hanya di Regensi Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama rancangan Islam Agamaku. Masih bersama melancangkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk boleh anda tonton di situ. Dan boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004. Masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz dan juga bersama Puan Sarah pada petang ini. Alhamdulillah masih lagi di konti IKIM, dan Puan Sarah ada yang masih menunggu nak dengar daripada Puan Sarah, cerita Puan Sarah. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga insya-Allah kita semua mendapat hidayah dengan inspirasi daripada Puan Sarah. Dan juga ada yang menghantar pada waktu ini mengucapkan tahniah kepada Puan Sarah atas meluk Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Puan Sarah, kita nak tahulah juga untuk waktu ini, mestilah apa-apa yang baru mesti ada cabarannya dan dugaan yang mungkin kita nak tahu cerita di sebalik cabaran itu. Silakan. Macam cabaran saya, first kali cabaran saya masuk Islam time COVID. So saya nak belajar solat, tak ada orang nak ajar. So saya belajar solat daripada YouTube. Daripada mandi hadas, macam mana nak solat, bacaan. Saya dapat baca Al-Fatihah pun lepas tahun. Sebab bergantung pada YouTube kan. So cabaran lagi besar bagi saya, dugaan yang Allah turunkan untuk saya harungi adalah mak bapak saya. First, bapak saya jatuh sakit. Lepas bapak saya jatuh sakit, masuk ward, mak saya pula jatuh sakit. Bergile-gile dengan cabaran. Ialah saya seorang bekerja dengan anak, dengan mak bapak. Tapi Alhamdulillah, walaupun dugaan saya banyak,
tak pernah putus-putus, tapi perjalanan saya dipermudahkan. Semua segala urusan mak bapak saya dipermudahkan. Mak saya pun baru-baru ni operation. Hari ni adalah hari lahir bapak saya, 85 tahun, tapi saya tak dapat nak sambut sebab dia kat hospital. Keadaan dia pun saya reda kalau memang Allah nak ambil dia ke apa, sebab keadaan dia pun dah tua kan, dah 85 tahun. Tapi selagi boleh, saya setiap hari saya pergi jumpa dia, saya akan bukakan Yasin, bacakan Al-Fatihah kat telinga dia. Siapa tahu sebelum tercabut nafas dia, dia dapat mengucap ke. Saya tak nak diorang jadi ibu bapa saya kat dunia je, saya nak jumpa kat diorang kat akhirat. Sebab mak bapak saya adalah amanah saya yang Allah berikan kepada saya. Saya cukup sayangkan diorang. Kalau diorang tak masuk Islam, macam mana saya nak jumpa diorang kan? Setiap hari saya doa, saya tak pernah putus doa kepada mak bapak saya sebab saya anak tunggal. Dioranglah hidup saya, nyawa saya. So, kalau boleh saya minta siapa yang dengar, doakanlah kepada mak bapak saya, keluarga saya supaya dapat hidayah. Saya boleh jumpa diorang ke akhirat. Bersama dengan diorang, susah senang. Ya, insya-Allah kita ramai-ramai sama-sama kita aminkan doa Puan Sarah, insya-Allah semoga ibu bapa Puan Sarah dapat hidayah dan insya-Allah bersama-sama di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah antara cabaran kita faham bila kita dah bersama ibu bapa ni memang sensitif sangat, dan Puan Sarah masih lagi duduk satu rumah bersama ibu bapa, masya-Allah. Adakah perubahan yang nampak sebelum Islam dan selepas Islam dengan kesabaran, dengan dugaan yang melanda ni? Okay, macam dulu, macam contoh saya dapat dugaan sikit je, saya mesti putus asa. Tak pernah fikir, saya cakap mak bapak tak sayang lah, Tuhan tak sayang lah. Tapi Alhamdulillah sekarang dugaan saya, memang ada orang lebih diduga, tapi bagi saya, diri saya kat tempat saya ni, saya yang rasakan. Tapi saya banyak bersabar. Saya fikir setiap apa yang berlaku ada hikmah dia. Hari ni mak bapak saya sakit, Allah masih bagi peluang untuk saya tebus dosa-dosa saya dengan mak bapak saya. Sebelum ni saya pernah kurang ajar, pernah tinggikan suara, tapi Alhamdulillah saya dapat peluang untuk menjaga mak bapak saya dalam keadaan diorang tak sihat. Still dapat menukarkan pampers, mandikan diorang. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat dengan apa yang Allah berikan pada saya. Ya, Alhamdulillah. Semoga insya-Allah Allah beri kesihatan untuk kita berbakti kepada ibu bapa, insya-Allah. Dan juga mungkin ialah ada waktu yang terhad ini, kita nak tahu apa sasaran untuk Puan Sarah. Mungkin ada yang sebagai mu'alaf, mesti ada yang nak luahkan kepada orang yang luar di sini, di Malaysia, untuk kita nak santuni mu'alaf dengan baik, insya-Allah. Bagaimana Puan Sarah? Okey, bagi pandangan ramai masyarakat, mu'alaf masuk Islam sebab bantuan. Jangan fikir semua mu'alaf masuk Islam sebab bantuan. Sebab, okey, kadang-kadang ada yang masuk sebab bantuan, tapi itu adalah hidayah daripada Allah. Mungkin dari cara itu, Allah nak tunjukkan dia mana satu agama mereka. So, jangan pandang rendah. Kadang-kadang mu'alaf ni, bila dah masuk Islam, cepat bertudung. Bukan untuk menunjuk, tapi mencuba untuk sempurnakan diri di sisi Allah. Depan manusia kita tak boleh nak sempurnakan, tapi kita perlu sempurnakan diri kita di sisi Allah. Sebab akhirat kita lama di akhirat, kat dunia ni sementara je. Macam mana keadaan kita sekalipun, kita tak sempurna. Kita sebagai manusia ni memang tak pernah sempurna. Tapi selagi kita bernafas, tolong jangan tinggalkan solat. Biarpun lambat, asalkan kita solat. Walau macam mana keadaan kita sekali. Bila kita solat, insyaAllah segala urusan kita akan dipermudahkan. Dari pengalaman saya. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan segalanya untuk Puan Sarah, insya-Allah, dan juga mu'alaf-mu'alaf yang lain. Dan untuk waktu ini ada tinggal segi masa lagi, mungkin Ustaz ada kata-kata daripada Ustaz untuk waktu ini. Baik, sebagai yang terakhir, tiada telah mendengar tadi Puan Sarah
Dan dia ni antara saudara baru yang kita anggap sebagai yang sangat-sangat berkualiti. Syukur pada Allah SWT menghantar kepada kita seorang yang berubah, dan dia boleh menjadi elemen untuk perubahan kepada orang lain. Alangkah beruntungnya kita dapat orang macam ni yang mudah nak dibentuk, kerana kita tahu realiti saudara baru seperti mana disebut tadi bukan satu benda yang mudah, dengan cabaran-cabaran sekeliling, dan tidak ramai juga yang mampu bertahan. Ada yang kalah di tengah jalan, ada yang kembali kepada asal dan sebagainya, macam-macam bentuk. Kita doalah sama-sama semoga Puan Sarah, khususnya kepada Puan Sarah ni, dapat Allah berikan hidayah kepada ibu dan ayah. Kami juga selalu santuni ibu dan ayah ni, kita ziarah, kita tepuk-tepuk bahu dia, kita cakap-cakap yang baik. Mudah-mudahan itu juga sebagai satu dakwah kita agar mereka terbuka hati. Begitu juga dengan rakan-rakan kita di luar sana. Dan apa yang paling penting di akhir ni adalah peranan saudara-saudara baru. Kami ini orang Islam yang sedia, betul, kita membantu. Cuma nak menghayati, nak menyelami kehidupan mereka, mestilah saudara-saudara baru juga. Dan Alhamdulillah, ini juga peranan daripada rakan-rakan Perkim, saudara baru ni, yang datang jenguk, tanya khabar, masuk dalam grup, tengok apakah perkembangan apa yang boleh kita lakukan, bahasa apa yang kita boleh gunakan kepada keluarga ni, agar mereka ni, selama Puan Sarah dan keluarga ni merasa terbela dan dibela. Dan begitu juga dengan saudara-saudara baru kita yang lain. Itulah sumber kekuatan kita sebenarnya. Saudara-saudara baru, dukungan, sokongan, semangat, motivasi yang diberikan agar mereka ni terus kukuh dan cekal bahawa mereka mengalami nasib yang sama, saudara-saudara baru. Itulah harapan saya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati hidayah pada ibu dan ayahnya yang kita kenal dan juga kepada insan lain. Wallahu alam, saya setakat itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Suhaimi, dan juga terima kasih kepada Puan Sarah atas perkongsian untuk petang ini. Alhamdulillah, kita sama-sama doakan semoga istiqamah, semoga kuat dan hebat insya-Allah untuk menjalani kehidupan harian insya-Allah. Terima kasih Puan Sarah, Ustaz, terima kasih, dan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekung Raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa Telekung Raudah. Dapatkan Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Kuching 93.7 FM. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Unit Editorial Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM memerlukan seorang pembantu penyelidik kontrak bagi tujuan membantu kerja dan usaha pengurusan tafhim secara amnya, dan khususnya dalam mendapatkan penarafan indeks Scopus bagi tafhim. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun. Calon-calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti yang diiktiraf. Calon yang mempunyai latar belakang dalam urusan kepengarangan, penyuntingan dan atau penerbitan mempunyai kelebihan. Antara bidang tugas, membantu dalam proses dokumentasi permohonan perindeksan jurnal, mengemaskini maklumat pada laman web jurnal.
Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03 6204 6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 21 Februari 2023. Tiada
Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. الجبار المتكبر الخالق البريء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسين الجليل الكريم الرقيب المجيب الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سيد الجامع الغني المغني البارئ Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 23 Rajab 1444 Hijriah 14 Februari 2023. Kota Kinabalu 6.31 minit malam, Tawau 6.25 minit malam, Lahadatu 6.21 minit malam, Kuching 6.57 minit malam, Miri 6.40 minit malam, Kanga Alusa 7.31 minit malam, Pulau Pinang 7.32 minit malam, Ipoh 7.31 minit malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Seremban 7.29 minit malam, Bandar Melaka 7.28 minit malam, Johor Bahru 7.22 minit malam, Kuantan 7.24 minit malam, Kuala Terengganu 7.21 minit malam dan Kota Baru 7.25 minit malam.